الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan lagi untuk kita hadir solat fardu subuh secara berjemaah, dan kita diberi lagi umur berbagi yang ada lagi untuk kita melakukan ibadat, bekalan, persediaan sebelum kita sama-sama akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke alam yang berikutnya. Maka kita gunalah sebaik mungkin masa yang berbaki ini untuk kita bersedia sedaya mungkin, kerana apabila kita sudah meninggalkan alam dunia ini, maka segala amal ibadat kita tidak ada lagi amal untuk kita berbekal. Terpulanglah sama ada diberi kebajikan ataupun keburukan, kerugian di alam akhirat nanti. Jadi insya-Allah kita menyambung lagi kitab kita ni insya-Allah, iaitu beriman kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkata pengarang kitab rahimahullah taala, wajib kita beriman bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Tuhan Ar-Rahman. Baginda mendapat setinggi-tinggi martabat kasih sayang Allah yang dinamakan khullah dalam bahasa Arab, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu lau kuntu mattakhidha khalilan lattakhadtu Aba Bakr khalila walakinahu akhi wa sahibi wa qad khadallahu azza wa jalla sahibakum khalila. Maksudnya, sekiranya aku hendak memilih khalil, yakni orang yang sangat dikasihi, sudah tentu aku akan memilih Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalil. Akan tetapi ia adalah saudaraku dan kawanku, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih sahabat kamu ini, yakni Abu Bakar Siddiq sebagai khalil. Demikian pula wajib kita yakin, wajib kita beriman bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah mendapat setinggi-tinggi martabat, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi mendapat martabat iaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala, disebut khullah.
Jadi kasih ni, kasih Allah pada makhluk ni tidak seumpama macam kita kasih sama makhluk lah. Maknanya yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan macam kita kasih sama kita, sayang kita pada anak isteri kita, adik-beradik kita, bukan gitu. Allah mana kasihnya itu tidak seumpama makhluk, gitu. Begitu. Itu sebut khullah itu tadi. Demikian pula wajib kita yakin bahawa baginda diutuskan kepada semua golongan jin manusia dengan membawa kebenaran dan petunjuk. Selain daripada disebut tadi, Nabi Rasulullah SAW mendapat pangkat kekasih Allah. Nabi naik dalam peristiwa Isra Mi'raj tu, menaiki 7 lapis langit bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Satu tempat yang Jibril mengatakan, andai kata aku meneruskan perjalanan ni, aku pergi satu tapak lagi, maka binasa aku, hancur kan? Jadi maka Nabi SAW pergi sendiri. Ada satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tinggi lah, atas daripada Arsyir Rahman. Gitu. Jadi wajib baginda diutuskan kepada semua golongan. Kepada semua golongan, iaitu jin dan manusia, dengan membawa kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jin dan manusia ni dia mendapat syariat yang sama. Jin. Antara disebut firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Maksudnya, serombongan jin itu berkata, hai kaum kami. Maknanya jin berkata bahawa, hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, nescaya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kamu, melepaskan kamu daripada azab yang pedih. Itu dalilnya lah. Dan lain disebut ibadah ni diwajibkan kepada jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Jadi bangkit di akhirat esok di padang mahsyar, manusia akan dihimpunkan bersama dengan jin. Jin sama macam kita juga, ada syariat macam kita juga, cuma kita tak nampaklah dia. Dia bangsa jisim yang halus, kita tak nampak jin ni. Nak berurusan pun payah. Nak berurusan dengan benda yang tak nampak payah, kan? Sedangkan nak berurusan dengan manusia pun banyak tipu helak. Itu yang nampak, yang tak nampak lagi lah pula, kan? Benda yang tak nampak. Dan baginda adalah utusan untuk sekalian manusia. Maknanya di samping itu diutus kepada jin dan manusia. Sama macam kita lah. Jin pun ada dosa pahala. Kalau nak nampak, kalau kita nak mencari ataupun nak melihat jin tu, banyak ada manfaatnya juga, tapi tidak banyak berbanding banyak kekurangan berbanding manfaat lah. Sebab apa kita nak berurusan dengan dia tu payah. Sebab tu Nabi kita Muhammad SAW diutuskan di kalangan manusia, nak mentafsirkan ayat Quran dalam bentuk praktikal, dalam bentuk maknanya tafsiran yang bergerak, praktikal. Maka diutuskan Nabi di kalangan manusia. Maka kita boleh melihat maknanya amalan Al-Quran tu dalam bentuk yang hidup, kan? Maka kita tak sempat, sahabat yang sempat dengan Rasulullah SAW, maka kita melihat daripada hadis Nabi SAW. Ini ada ayat Quran ni ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW. Ada ditafsirkan oleh ayat Quran sendiri, ada ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW. Contohnya Allah SWT perintahkan kita ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi macam mana ibadat? Contoh semayang.
Maka Nabi menyebut sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku semayang. Kan? Maka kita melihat Nabi semayang walaupun dalam Quran tak dinyatakan secara jelas. Sebab tu heran juga macam mana kalau orang tu dia tak nak pakai hadis Nabi SAW, macam mana dia belajar semayang? Pelik juga. Kan? Golongan anti hadis. Dia nak belajar semayang macam mana? Sedangkan nak belajar semayang kita tengok Nabi. Sungguhnya melalui hadis Nabi SAW. Baginda adalah utusan untuk sekalian manusia. Buktinya ialah firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Maksudnya, dan kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk sekalian manusia dengan memberi berita gembira dan berita ancaman. Maknanya Nabi Muhammad SAW ni Nabi yang diutuskan kepada semua manusia, bukan bangsa Arab je. Itu salah tanggapan golongan, antaranya golongan Kristian, golongan tertentu. Mereka beranggapan bahawa Nabi kita Muhammad SAW diutuskan untuk bangsa Arab saja. Walaupun dia diutuskan di kalangan bangsa Arab Quraisy, tapi maknanya syariat dia tu kepada seluruh manusia, kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maknanya sebagai rahmat kepada seluruh alam. Gitu. Bukan untuk bangsa Arab saja. Sebab tu ada di kalangan golongan Kristian, dia ada mazhab dalam Kristian, mazhab At-Taduk antaranya. Dia yakin maknanya antaranya Nabi Isa AS akan turun menjelang kiamat esok. Nabi Isa tak mati. Dia yakin. Maknanya Nabi Isa tidak wafat lagi dalam peristiwa Salib tu. Kan? Nabi Isa tak wafat lagi. Nabi Isa diangkat di sisi Allah SWT, di atas langit. Maka ketika dekat nak kiamat nanti, Nabi Isa akan turun. Sebagai salah satu daripada tanda-tanda besar kiamat, iaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan turun. Maka ketika itu dia yakin, rugilah dia. Sekarang dia mengatakan Nabi Muhammad ni hanya untuk bangsa Arab saja. Dia yakin pada Nabi Isa, Nabi Muhammad. Dia sebut bangsa Arab, Nabi untuk bangsa Arab saja. Jadi dia mati, anda kata dia mati sebelum daripada keadaan itu, dia mati dalam keadaan kufur. Ketika turun Nabi Isa nanti, dia akan memperbetulkan kesalahan tanggapan orang Kristian berkenaan dengan Nabi Muhammad antaranya. Kemudian memperbetulkan balik yang ajaran Nabi Isa alaihissalam yang diseleweng oleh penita-penita Nasrani. Kitab-kitab yang dipinda tu daripada Injil kepada Bible, berapa kali pindah dah. Sekarang berapa perjanjian lama, perjanjian macam-macam lah. Maknanya Bible tu kan, sekali Bible. Jadi dipindah, maka turun Nabi Isa memperbetulkan keadaan. Antara disebut dalam disebut bahawa Nabi Isa akan turun mematahkan salib, kemudian membunuh babi. Bukan batal salib, maksudnya memperbetulkan pahaman Kristian tu. Kemudian maknanya membunuh babi, bukan maksud membunuh babi, maksudnya mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Itu Nabi Isa akan turun semula. Dengan tidak bawa syariat Nabi Isa AS, dia bawa dia mengikut syariat Nabi Muhammad SAW, ikut syariat Nabi. Dan wafat sebagaimana manusia semula. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira, dan kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk sekalian manusia dengan memberi berita gembira dan berita ancaman. Itu tujuan Rasul. Semua nabi-nabi diutuskan bagi umat. Likulli ummatir rasul. Tiap-tiap umat ni ada nabi-nabi dia. Bani Israel ada nabi-nabi dia. Setiap zaman ada nabi-nabi dia. Kan? Maka kalau kita melihat keadaan masyarakat jahiliah tu sangat mengharapkan kepada Nabi Rasul. Maknanya mereka tu dah jauh daripada agama asal.
agama para nabi, antaranya Nabi Isa dan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dan menyimpan. Dan lagi firman Allah Taala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an." Maksudnya katakanlah, hai manusia sekalian, sesungguhnya aku ini adalah rasul kepada kamu sekalian. Maknanya Allah perintah pada Nabi Muhammad beritahu yang Nabi ini, yang Muhammad ini adalah rasul. Dan lagi firman Allah Taala, "Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira." Maksudnya maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran. Menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hamba-Nya supaya menjadi pembawa berita gembira dan pembawa berita ancaman kepada sekalian alam. Jadi maknanya berita kelahiran Nabi, diutus Nabi menjadi rasul, semua orang dah tahu. Termasuk manusia, termasuk masyarakat jahiliah ketika itu. Termasuk di kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Yahudi dia kenal Nabi Muhammad SAW lebih daripada dia kenal anak dia sendiri, Yahudi. Sebab Nabi SAW menyebut, aku ini adalah berkat doa Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, dan berita gembira Nabi Isa alaihissalam yang disampaikan kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi ini dan pengikut Nabi Isa dah diceritakan berkenaan dengan dia utus Nabi akhir zaman. Yahudi pun dah diberitahu dalam kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, semua sekali itu tentang diutus Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu banyak di kalangan Yahudi tu mereka berpindah ke Madinah, menunggu ke diutus Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu ada di kalangan mereka itu beriman, ada setengah pada mereka itu tidak beriman. Yahudi ini dia pinda ayat Quran. Dia pinda kitab-kitab di Zabur, dia pinda kitab mereka itu. Maknanya Kristian pun sama juga. Nasrani dia pinda daripada asal Injil, Taurat, Zabur itu dipinda, kan? Ikut kehendak dia. Sebab tu disebut dalam surah Al-Fatihah, Al-Maghdub siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang diberi nikmat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang diberi nikmat. Apa ya? Mereka yang mengikut agama para rasul sepenuhnya. Ghairil maghdub, dan bukan mereka yang dimurkai. Apa yang dimurkai? Maksudnya mereka itu meminda sebahagian pada kitab dan pakai sebahagian, meminda sebahagian. Pakai sebahagian, mana yang mengikut selera ataupun yang menepati hawa nafsu dia, maka dia ikut. Mana yang menyebabkan rugi dia dari sudut harta benda, mata benda dunia ni, maka dia meninggalkan. Dengan mengambil maknanya laba dunia yang sedikit, kan? Itu perangai Yahudi lah. Tapi kenapa disebut dalam Quran Al-Maghdub, disebut dalam surah Al-Fatihah? Sebab apa? Sebab kita umat akhir zaman ni, umat Nabi Muhammad ni, diberi pada kita Al-Quran sebagai petunjuk kita. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi petunjuk bagi manusia yang membezakan di antara yang hak dan yang batil. Membezakan antara hak yang batil. Al-Quran tu. Tiba-tiba kita ambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Ambil sebahagian. Jadi samalah sifatnya macam golongan Yahudi, kan? Ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Mana yang kena kan, mana yang boleh menguntungkan, maka menolak, membelakangkan ajaran Al-Quran. Tak heran macam-macam sekarang isu yang terbaru ni, isu daging. Kata dah 40 tahun dah, daging yang diimport daripada luar negeri, yang ragu, yang tak ada semada status halal, tapi yang pelik dapat sijil halal. Macam mana boleh dapat sijil halal? Wallahu a'lam. Jadi berpunca apa? Berpunca daripada
mata benda yang dunia itulah. Dapat bayaran yang tertentu ataupun nak menghalalkan satu-satu benda yang haram. Kan? Menggunakan ulama-ulama untuk menegakkan satu ideologi, satu prinsip itu, maka ulama berfatwa ikut cenderung pada satu golongan. Maka itu termasuk juga al-maghdub. Walaupun dalam al-maghdub itu disebut oleh ulama tafsir iaitu Yahudi, tapi disebut oleh Quran pasal apa? Pasal memberi petunjuk pada kita supaya kita jangan ambil Quran separuh-separuh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam ni secara keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Jangan ambil separuh-separuh. Ada sebagai, kalau tidak, tak nampak Islam yang sebenar, tak nampak agama yang sebenar kalau kita ambil separuh-separuh. Sama macam sekarang lah. Contoh kita ambil hukum Allah sebahagian ni, kita tak nampak kecantikan Islam. Kita nampak Islam contohnya dari sudut apa? Dari sudut ibadat saja. Sembahyang, puasa, zakat, haji, sampai situ saja. Tapi dari sudut apa? Mungkinlah sikit-sikit dari sudut hukum nikah kahwin. Tapi kita tak nampak dari sudut pencegahan jenayah. Menyebabkan orang Islam, kadang-kadang orang Islam lebih teruk lagi. Buat jenayah lebih teruk, buang anak. Kita tengok isu buang anak sekarang. Isu perzinaan. Ya, orang kafir tu memanglah dia zina tu bukan haram pada dia. Tapi kita ni yang ada hukum, ada agama ni, maknanya yang menunjukkan banyak orang yang berzina, banyak yang buang anak kan. Maka di kalangan orang Islam. Di kalangan orang Islam. Jadi maksudnya tidak ada gerun dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita tidak nampak kecantikan Islam tu pada umat tu. Kan? Jadi orang, kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, bagaimana orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Semua masuk. Maknanya tertarik dengan akhlak sekian dah. Kemudian dengan maknanya akhlak peribadi itu sendiri. Kemudian dengan akhlak orang Islam itu sendiri. Yang maknanya mereka tertarik untuk masuk Islam. Kan? Begitu. Dan lagi firman Allah Ta'ala berkata, Tuhan yang menurunkan Al-Furqan, Quran, kepada hamba-Nya supaya menjadi pembawa berita gembira dan memberi ancaman kepada sekalian alam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dia utamakan aku daripada nabi dahulu dengan 6 perkara. Dia utamakan aku daripada nabi dahulu dengan 6 perkara. Yang pertama disebut, diberikan kepadaku jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, iaitu kata-kata yang ringkas tetapi padat. Ni maknanya kelebihan yang diberi kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu jawami'ul kalim, iaitu kata-kata yang ringkas tetapi padat. Yang kedua, dia beri kemenangan kepadaku lantaran dan dihalalkan untukku harta ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian dijadikan bumi untukku suci dan tempat yakni tempat untuk mendirikan solat. Maknanya itu kelebihan yang diberi, keutamaan yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi terdahulu. Kemudian diutuskan aku untuk sekalian makhluk. Itu antaranya. Nabi diutuskan untuk sekalian makhluk. Dan aku penyudah sekalian nabi. Tak ada nabi dah. Khatamun nabiyyin. Tidak ada nabi lagi selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan supaya kasih kepada baginda lebih daripada kasih kepada ibu bapa, anak pinak hingga kepada diri sendiri. Sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidi wa walidihin nas wan nasi ajma'in.
Maksudnya tidaklah beriman seorang kamu hingga ia kasih kepadaku lebih daripada bapa, anak dan manusia sekalian. Maknanya dia lebih kasih kepada Rasulullah SAW daripada kasih kepada yang lain daripada Nabi SAW, atau kasih pada bapanya, anaknya, saudara maranya dan sekalian manusia. Abdullah bin Hisham berkata, kami bersama-sama Rasulullah SAW. Ketika itu baginda memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar berkata kepada baginda, ya Rasulullah, saya kasih kepada engkau lebih daripada segala-gala selain daripada dirimu sendiri, daripada diriku sendiri. Baginda membalas, demi Tuhan yang diriku di tangannya, tidak sempurna iman engkau hingga engkau kasih kepadaku lebih daripada diri engkau sendiri. Umar pun berkata, aku kasih kepada engkau lebih daripada diriku sendiri. Lalu baginda membalas, sekarang sempurnalah iman engkau, wahai Umar. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya kasih kepada engkau lebih daripada segala-gala sekalian daripada diriku sendiri. Mana kasih lebih daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah SAW menyebut, baginda membalas, demi Tuhan diriku di tangannya, tidak sempurna iman engkau hingga engkau kasih kepadaku lebih daripada engkau kepada diri engkau sendiri. Maksudnya lebih daripada kasih kepada diri sendiri. Umar pun berkata, aku kasih kepada engkau lebih daripada diriku sendiri. Lalu baginda menjawab, maka itulah sempurna iman. Itulah sempurna iman. Apa sanggup berkorban? Hatta lebih, hatta sampai ke peringkat sanggup mengorbankan nyawa untuk apa? Untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ke tahap nanti kita kena tinggalkan sampai perintah perang, sampai perintah jihad, sampai perintah perang yang sampai ke tahap fardu ain, tiap-tiap mukallaf kena keluar perang. Sampai tahap esok semua kena keluar lah. Maka ketika itu dilarang kita lari pada medan peperangan, termasuk dalam dosa besar. Lari daripada medan peperangan termasuk dalam dosa besar. Maka ketika itu tinggal harta, tinggal keluarga untuk menyahut seruan jihad. Sekarang ni ada sebut fardu kifayah, tapi sekarang ni seolah-olahnya menjadi fardu ain. Kerana apa? Kerana masyarakat sekarang ni dah maknanya masih lagi tidak ditegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala secara menyeluruh lagi sekarang ni. Jadi insya-Allah kita berjaya tidak wajib kita beriman bahawa Allah telah membantu Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat yang membuktikan kebenaran baginda daripada tiap-tiap ajaran yang dibawanya. Jadi Al-Quran Karim adalah mukjizat baginda yang paling terang, yang mencabar manusia hingga ternyata mereka tidak kuasa mengubah seperti Al-Quran kesemuanya atau sebahagian daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Antara mukjizat yang paling besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu mukjizat Al-Quran, mukjizat ilmu Al-Quran. Maka umat akhir zaman ini memada dengan seorang rasul saja. Memada dengan seorang rasul saja. Tak banyak macam umat dahulu. Umat dulu banyak rasul. Kalau jadi satu daerah, satu negeri, satu rasul dulu. Kan? Tapi sekarang tak. Umat Nabi Muhammad SAW memada dengan seorang rasul saja. Dan kita mengambil Al-Quran sebagai petunjuk kita, yang sebagai mukjizat yang memberi petunjuk kepada kita sehingga hari kiamat. Maka orang tanya macam mana? Quran dah tak turun dah. Habis dah turun Quran. Jadi macam mana kita nak menjadikan Quran itu sebagai petunjuk kita, panduan dalam kehidupan kita? Tak lain dan tak bukan maknanya petunjuk pada Quran itu kita melihat pada hadis Nabi, kan? Hadis Nabi itu perbuatan Nabi, ikrar Nabi. Disebut apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu bukan berkata itu dengan hawa nafsu baginda.
Tapi apa yang disebut oleh Nabi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tengok maknanya perjalanan Nabi, sirah Nabi, kan? Maka perjalanan Nabi itu itulah termasuk dalam dipanggil asbabun nuzul, dipanggil sebab-sebab turunnya Quran. Dia berkait rapat dengan kehidupan Nabi. Selama 23 tahun Nabi menjalankan dakwah, maka Al-Quran itu turun beransur-ansur. 30 juzuk itu turun beransur-ansur. Jadi kalau nak turun Quran, wahyu baru tak ada dah. Maka wafat Nabi tak turun wahyu dah. Maka apa? Kita ambil pada kehidupan Nabi. Macam mana Nabi beribadah, macam mana akhlak Nabi, macam mana syariat Nabi, macam mana Nabi dengan diri sendiri, macam mana Nabi berkeluarga, macam mana Nabi bermasyarakat, macam mana Nabi bernegara, macam mana Nabi berperang, macam mana Nabi berdamai. Semua sekali Nabi dah tunjuk sepanjang hidup Nabi SAW. Itu. Sebab tu kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya kalau la ilaha illallah saja tak cukup. Kena sebut Muhammadur Rasulullah, barulah cukup ikrar kita sebagai seorang Muslim. Sebelum kita habis, kita baca sedikit berkenaan dengan ciri kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat lain dikemukakan bahawa Ummu Hani binti Abu Talib pernah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah pada saat pembebasan kota Mekah. Sedang rambutnya dijalin menjadi 4. Ini ciri fizikal lah Nabi Muhammad SAW. Antara kita nak kenal Nabi, antaranya kita belajar tentang ciri-ciri fizikal Nabi Muhammad. Yang kedua, dalam sirah Nabi itu perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Baru kita cerita pada Nabi kan. Macam kita kenal Allah, kita belajar tentang sifat-sifat Allah, maka kita kenal Allah. Tak kenal maka tidak kasih pada Allah, tak takut pada Allah. Kalau Rasul sama juga, tak kenal Rasul maka tidak cinta pada Rasul, tidak sayang, tidak kasih pada Rasul. Jadi sedang rambutnya dijalin jadi 4. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya bin Abi Umar dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid yang bersumber daripada Ummu Hani bin Abu Talib radhiyallahu anha. Nabi itu bila Nabi berlaku pembukaan kota Mekah tu, rambut Nabi itu rambutnya dijalin menjadi 4. Macam mana keadaan? Rambut itu dijalin menjadi 4. Mana 4 bahagian. Dalam satu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengemukakan sesungguhnya Rasulullah SAW dulunya menyikat rambutnya ke belakang. Jadi Nabi itu dia macam-macam ada. Kalau kita sikat rambut, kaedah ni kaedah sikat rambut lah. Tapi kalau rambut dah botak tak ada nak sikat benda je. Dah gugur banyak lah. Maka sikat tu Nabi sikat rambutnya ke belakang. Sedang orang-orang musyrik menyikat rambut mereka ke kiri dan ke kanan. Dan ahli kitab menyisir rambutnya ke belakang. Selama tidak ada perintah lain, Rasulullah SAW senang menyesuaikan diri dengan ahli kitab. Maknanya Nabi itu dia sikat rambut ke belakang. Ada ketika dia sikat rambut belakang. Maknanya kalau kamu dia sikat rambut belakang, ikut sunnah dapat pahala. Itu pun padahal benda lah sangatnya sikat rambut ke belakang kan. Sikat rambut je. Tapi kalau kita sikat tu, kita ambil sunnah, kita niat sunnah Rasulullah SAW, dapat pahala. Apa yang berkaitan dengan Rasulullah? Sama ada perbuatan ataupun alat, sunnah alat. Sama macam bersugi. Kita bersugi tu, kita gosok gigi dapat kalau kita niat untuk membersihkan gigi, dapat pahala, dapat sunnah. Tapi kalau kita guna alat, guna kayu arak, guna kayu siwak, maka dapat pahala, dapat sunnah alat. 2 sunnah macam tu kan? Dapat 2 sunnah. Sama macam sikat rambut biasa, tak niat apa-apa, rugilah. Sebab tu kalau ada ilmu, kita niat, aku niat sikat rambut untuk ikut sunnah Nabi SAW. Mana? Hari ni kita dengar Nabi sikat rambut ke belakang.
dulunya menyikat rambut ke belakang, sebelum ini. Sedang orang musyrik menyikat rambut mereka ke kiri dan ke kanan. Orang musyrik belah tengah. Belah tengah kan. Mengikat rambut kiri dan ke kanan. Ahli kitab menyisir rambutnya ke belakang. Ahli kitab. Selama tidak ada perintah lain, Rasulullah senang menyesuaikan diri dengan ahli kitab. Kemudian Rasulullah SAW menyikat rambutnya ke kiri dan ke kanan. Mana selepas itu Nabi sikat pula ke kiri dan ke kanan. Banyak bagian-bagian kaedah lah. Diriwayatkan daripada Suwaid bin Nasr, daripada Abdullah bin Al-Mubarak, dari Yunus bin Yazid, dari Al-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, yang bersumber daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam suatu riwayat, Ummu Hani radhiyallahu anha mengemukakan, aku melihat Rasulullah SAW mengikat rambutnya menjadi 4. Diriwayatkan daripada Muhammad Bashar, dari Abdul Rahman bin Mahdi, dari Ibrahim bin Nafi Al-Maki, dari Ibnu Abi Najim, dari Mujahid bersumber daripada Ummu Hani radhiyallahu anha. Dalam ada ketika cuma kadang-kadang kita rambut panjang ni kita tak pakai ketiak kan. Biasa orang penyanyi rock pakai rambut panjang, tapi kalau kita nak ambil sunnah boleh kan, pakai kepiah, pakai selupai, rambut panjang. Kita ambil Nabi tu ada ketika Nabi rambutnya ke sampai ke bahu. Ada ketika Nabi contohnya Nabi nak umrah kan, maka ketika itu Nabi buat haji, Nabi cukur kan, maknanya botak, maknanya buang rambutnya, begitu kan. Jadi semua itu menjadi sunnah. Apa saja berkaitan tentang Nabi Muhammad SAW menjadi sunnah. Jadi sewajarnya kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita kaji. Sekarang ni nak tunggu kuliah kita seminggu sekali, beli buku seminggu sekali, maknanya lambat lah kan. Beli buku dulu baca. Antaranya kesempurnaan Rasulullah SAW. Kitab antaranya Syama'ilul Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah, cerita satu-satu tentang apa ni, tentang Nabi, fizikal Nabi, sunnah Nabi, macam mana. Semua sekali dalam ciri-ciri fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda berkaitan pakaian Nabi, baju Nabi, dan sebagainya kan. Dapat sunnah insya-Allah. Jadi siapa yang melaksanakan sunnah di zaman fasad, maka dia mendapat 1000 pahala mati syahid. Hebat. Sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana syahid tu? Adakah seumpama kami di zaman ini, kami perang zaman ini, kami syahid di zaman ini? Rasul kata, ya, macam perang sabil di zaman ini. Maka umat akhir zaman nanti, semenjak ketika aku tiada, maka ketika itu mereka melaksanakan sunnahku, maka ketika itu mendapat 1000 pahala mati syahid. 2 rakaat sembahyang dengan bersugi lebih baik daripada 70 rakaat sembahyang yang tidak bersugi. Bukan payah sangat. Kau usah pergi gigi je pun. Beli kayu sugi tu. Kalau bawa Colgate ke masjid, pelik dah orang pula. Bawa Colgate su, bawa buah gigi su, cokel duduk pada apa ni, pada kocek. Kalau kayu sugi tahan sikit. Sunnah Nabi sejengkal potong, jangan lebih sejengkal, panjang cokel tak jadi juga. Maknanya sama macam kocek gitu kan, simpan dekat nak sembahyang, gosok sikit. Dekat baca Quran, dekat banyak fadilat ya. Maknanya dekat baca Quran, keluar rumah, masuk rumah, musafir, sebelum baca hadis, semua banyak. Antara dekat nak mati pun sunnah kita bersiwak, gosok gigi. Dekat nak mati. Apa dia? Memudahkan roh keluar. Begitu antaranya. Tak raya Ustaz, kita nak gosok gigi. Suruh bagi gosok. Kalau dah mati tu dia panggil sugi juga, tapi sugi tu dah tak ada kan. Mana sebelum roh keluar tu, maka ketika itu lazimkan diri kita bersugi kan. Itu kena tengok dalam apa, fadilat bersugi. Jadi insya-Allah cukup sekadar itu pagi ni. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita, memberi taufik dan hidayah kepada kita, memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita insya-Allah. Jadi kita tangguh dengan pagi dengan tasbih kifarah dan surah Al-As
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.